Betul, ini kali pertama. Jadi saya rasa macam hari ni bertuah lah saya. Tak rasa janggal? Tak rasa janggal sebab mungkin saya sentiasa suka tengok perkembangan fashion tanah air, luar negara. Jadi saya rasa menjadi sebahagian daripada jemputan Hatta Dolmat memang saya rasa sangat berbesar hati. Hatta dengan saya saling mengikuti dekat media-media sosial, akaun media sosial. Jadi satu hari kami ni ber-DM lah, bermesej secara peribadi dan katanya nak ajak saya. Mungkin sebagai tanda terima kasih sebab saya banyak ajar bahasa Melayu, mungkin kongsian kan. Jadi apabila dibagi jemputan tu saya rasa macam happy lah kan. Seronok lah kan. So, fashion show? Saya rasa dari make upnya, sebab orang make upkan kita kan, jadi seronok sikit kan. Jadi dia kata nak bagi satu vibes yang lebih garang sikit, tetapi pemakaian memang saya suka berpenampilan macam ni kalau ada hari-hari istimewa. Saya rasa pertama sekali saya rasa kita sebagai orang Malaysia kan, kita kena sokong apa sahaja ataupun orang kata pereka fashion tanah air kan, sebab bagi saya seperti Hatta Dolmat sendiri kan, saya sangat menghargainya kerana ada unsur-unsur, contohnya yang baharu ni kan, nanti ada unsur songkit sedikit, dan saya rasa nafas baharu yang kita berikan kepada fashion sebenarnya dapat membantu menaikkan nama negara kita sendiri, sebab itu keunikan yang ada dekat negara kita yang tak ada dekat negara lain. Sebab saya tak mengajar sekolah, jadi selamat sikit. Saya mengajar dalam talian, tuition tambahan, dan juga ada jugalah bagi seminar kepada government dan juga non-government sector untuk apa macam minit mesyuarat, penulisan dan sebagainya. Jadi saya sentiasa berpenampilan macam ni sebab saya rasakan saya nak bagikan satu kelainan. Orang kata kalau cikgu bahasa Melayu ni lain sikit, ada orang tetapkan macam tu rupanya kan. Jadi saya nak keluar sikit daripada orang kata kotak pemikiran biasa itu. Okey cikgu, kita pula ya. Okey. Selain daripada Instagram, aktif di TikTok juga menjadi orang kata satu platform yang membuatkan jenama Zat Kirana di satu pendukung bahasa Melayu yang kiranya disegani lah dengan karisma, dengan keyakinan cikgu memberikan ilmu lah, info tentang bahasa Melayu ni. Sampai sekarang orang macam semakin merujuk kepada you lah. Kiranya ada masalah-masalah ataupun isu-isu pasal bahasa kita kan. Betul. So apa yang membuatkan you rasa macam satu platform di TikTok ni ada satu tempat yang bagus lah bahasa? Sebenarnya kan, bila kita kata kalau kita menggunakan sesuatu itu dengan baik, maka baiklah hasil dia kan. Kalau niat kita salah, jadi salah lah. Jadi saya manfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram tu sebagai satu wadah untuk penyampaian maklumat. Jadi maklumat ni ada negatif, ada positif kan. Jadi saya sebagai guru, peranan saya bukan saja milik anak-anak murid saya, tapi bagi saya ilmu bahasa ini kita kata kepada semua lapisan masyarakat kat Malaysia, sebab di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kalau saya sebagai seorang guru bahasa tidak menyampaikan ilmu saya, orang kata ibarat kemenyan sebesar lutut kalau tidak dibakar tiada gunanya. Jadi saya nak harumkan ilmu bahasa Melayu supaya satu Malaysia dapat manfaatkan. Yang baik-baik ambillah daripada saya. Itu satu hal cikgu, bila ada acara kan, kebanyakan acara yang saya perhatikan, sebab kita selalu pergi ke event-event kan. Betul. Kita perhatikan kebanyakan acara kita, acaranya macam contoh acaranya pelancaran logo ataupun kempen Hari Merdeka kan. Tapi kita masih menggunakan bahasa Inggeris dalam event itu kan. Macam kenapa kita menggunakan bahasa Inggeris dan kita ada bahasa kita sendiri? So mungkin cikgu ada pendapat macam mana kita nak, orang kata nak bagi semua benda yang kita buat hari ini, percakapan kita dalam bahasa Melayu. Saya rasa sebenarnya ini berbalik kepada akar umbi kat Malaysia. Contohnya pentadbiran kita lah, negara kita. Dan bagi saya, andai kata pemimpin kita pun masih menggunakan bahasa rojak ataupun mengagungkan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantara, ini akan memberi bayangan bahawa kita tidak begitu menghormati bahasa ibunda kita kan. Dan satu tentang Malaysia yang saya nampak,
pengalaman saya sebagai guru sekalipun, dasar keterbukaan kita terhadap bahasa asing, budaya asing, makanan asing sangat-sangat luas terbuka. Contohnya kalau datang ke Malaysia, nak cari makanan Korea boleh, nak cari makanan Jepun ada, nak cari makanan Siam ada. Jadi maksudnya dasar keterbukaan kita sangat-sangat luas, sangat besar. Nak cari makanan Melayu dekat negara luar sangat mencabar, ya. Okay, jadi berbalik kepada yang saya katakan tadi, akar umbi iaitu pentadbiran kita, dan saya rasa macam menteri-menteri, macam ibu bapa dekat rumah kena terapkan penggunaan bahasa Melayu dalam diri anak-anak, sebab itu sebenarnya menunjukkan bahawa suntikan asal itu datang daripada orang yang bertanggungjawab, bukannya orang yang hasilnya dilahirkan iaitu anak-anak, bukan. Cikgu bila ada keterbukaan dalam sosial media, pastinya ada komen daripada negatif, mesti yang positif lah. So apabila ada yang negatif tentang bahasa kita, kadang-kadang ada tak macam cikgu sendiri ada menerima DM? Oh, ada. Kecaman-kecaman macam saya nak menyokong bahasa Melayu, tapi kenapa kita pula kena bash? Ada tak? Macam mana dan macam mana cikgu nak menangani kecaman-kecaman? Antara kecaman yang biasa kita dapat lah, yang satu benda yang saya perasan sebenarnya, kita tak boleh tukar orang, kita tak boleh ubah pemikiran orang. Jadi apa yang kita boleh ubah ialah cara kita menerima dan kita respon kepada perkara itu, kan. Dan ada yang cakap, alah, kami bukan nak exam pun, bukan kami nak menduduki peperiksaan, jadi buat apa saya nak bercakap dalam bahasa yang betul. Tapi macam lagi sekali saya kata, berpijak di bumi yang nyata, kita berpijak di bumi Malaysia, junjunglah langit Malaysia, sebab inilah darah kita mengalir dekat sinilah. Jadi kalau kita sendiri orang Melayu, kita sendiri orang yang duduk kat tanah Malaysia sendiri abaikan bahasa ini, saya rasa itu antara maruah, sebahagian daripada maruah kita yang tercalar. Jadi itu ibarat penjajahan kecil, penjajahan bahasa asing kepada orang kita sendiri. Jadi di mana merdeka kita? Okey, akhir sekali tentang KL Fashion Week, bila dah ini ada penampilan pertama Cikgu Zack Kirana, pastinya ramai orang yang akan menilai, orang akan tengok you lah, kan, macam wah, cikgu ada di fashion. So kadang-kadang kita nampak you punya penampilan sangat kemas apa semua, kan. Adakah cikgu kira macam fashionista? Fashion dengan cikgu ni kadang-kadang orang kata cikgu, kan, baju kurung macam betul. Tapi kalau Cikgu Zack Kirana ni ada satu penampilan yang macam dia ada jemuan, sosok dia tu orang kenal, ini Zack Kirana ni. Adakah macam cikgu ni tak boleh berfashion ataupun macam mana? Bagi saya, sebab cikgu juga sebenarnya manusia biasa, ya, yang mana ada minat terhadap muzik, minat terhadap gaya, terhadap fashion, dan saya salah seorang daripadanya, dan saya sentiasa melihat perkembangan fashion tanah air dan juga luar negara, yang mana saya rasa tidak salah, kerana dia merupakan satu seni, sebenarnya satu seni yang saya hargai, lagi-lagi sentuhan pereka tempatan dan sebagainya. Dan bagi saya sebagai guru sekalipun, saya masih lagi pakai pakaian tradisional. Kalau raya, saya memang pakai baju kebaya, saya sangat suka baju kebaya. Tetapi kalau harian, memang saya suka bergaya kemas macam ni, kerana saya suka tampak segar dalam penampilan saya. Okey, akhir sekali lah, ucapan untuk Hatta Dolmat sempena dengan kejayaan dia untuk Fashion Week. Kepada Hatta Dolmat, saya ucapkan tahniah untuk keluaran sebentar lagi yang akan dirasmikan dalam KL Fashion Week, dan satu je harapan saya, semoga jenama Hatta Dolmat semakin orang kata bertahan, dan juga boleh pergi jauh luar daripada Malaysia, dan saya harapkan lagi lebih banyak idea yang kreatif, dan saya tak sabar nak tengok apa lagi yang berjaya dicipta oleh Hatta Dolmat nanti, insya-Allah. Alright, terima kasih cikgu. Thank you Budi. Thank you. This is how we do this. In one way I'm yours, in one way we're strangers, but I know